Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah Ta'ala pada hari ini kita sambung semula tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan suratu Al-Qadar. So pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita sambung kepada suratu Al-Bayyinah, iaitulah surah yang ke-98 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, terlebih dahulu kita lihat sedikit muqaddimah kepada suratu Al-Bayyinah. Baik, suratu Al-Bayyinah ini disebut nama dia dengan pertama Al-Bayyinah. Ini diambil daripada firman Allah Ta'ala yang terdapat pada ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah secara bahasa artinya bukti-bukti yang jelas nyata, ya. Itu nama pertama kepada surah ini. Yang kedua, surah ini juga disebut sebagai surah lam yakunil ladina kafaru. Disebut sebagai surah lam yakunil ladina kafaru, sebagaimana yang terdapat pada awal ayat pertama juga, ya. Yang ketiga, surah ini disebut juga ia sebagai suratu Al-Qayyimah, ya. Disebut sebagai suratu Al-Qayyimah sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Maka disebutlah nama surah ini sebagai suratu Al-Qayyimah. Itu nama yang ketiga. Kemudian seterusnya, surah ini juga ada yang menyebutnya sebagai suratu Al-Bariyah, ya. Disebut sebagai suratu Al-Bariyah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat 6, ulaika hum syarrul bariyah, ataupun pada ayat 7 ulaika hum khairul bariyah. Jadi ada perkataan al-bariyah pada surah ini. Kemudian yang keempat, surah ini juga ada yang mengatakannya sebagai suratu al-infikak, ya, berasal daripada perkataan ayat munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maka disebutlah surah ini juga sebagai suratu al-infikak, ya. Malah ada lagi yang mengatakan surah ini sebagai surah lam yakun, ya. So ada beberapa nama, 5 sampai 6 nama kepada suratu Al-Bayyinah ini, ya. Baik, seterusnya berkenaan tentang surah ini ada khilaf sedikit dalam kalangan ulama, bilakah ia sebenarnya diturunkan atau dekat manakah ia diturunkan. Ada setengah mengatakan bahawa ia adalah suratu Makkiyah, namun ada ulama yang lain mengatakan bahawa ia adalah suratu Madaniyah. Namun lebih ramai ulama yang mengatakan bahawa surah ini adalah suratu Madaniyah. Jumhur ulama mengatakan bahawa surah Al-Bayyinah ini adalah surah Madaniyah. Itu artinya bahawa surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, ya. Antara yang menguatkan pandangan ini juga adalah dalam surah ini Allah Ta'ala ada menyebut tentang golongan Ahlul Kitab. Dan biasanya apabila ada satu-satu surah yang berbicara tentang golongan Ahlul Kitab, itu biasanya adalah surah Madaniyah. Mengapa? Kerana Nabi
berinteraksi dengan orang-orang ahlul kitab itu selepas Nabi SAW hijrah ke Madinah. Semasa Nabi kita SAW berada di kota Mekah, Nabi hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrik Arab sahaja, tidak ada dengan golongan ahlul kitab. Tetapi apabila Nabi kita SAW telah hijrah ke Madinah, dan di sana ada golongan Yahudi dan juga ada Nasrani, so ayat-ayat Allah Ta'ala pun banyak turun berkenaan tentang golongan ahlul kitab, ya. So oleh kerana itu surah ini menurut para ulama kita adalah surah yang ke-101 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turun selepas suratu At-Talaq dan sebelum suratu Al-Hasyr, ya. So kalau kita nak urutkan tertibun nuzul dia, tertib penurunan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suratu At-Talaq adalah surah yang ke-100 diturunkan kepada Nabi. Kemudiannya suratu Al-Bayyinah ini adalah surah yang ke-101, manakala suratu Al-Hasyr pula adalah surah yang ke-102 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala lebih mendetilkan lagi bila diturunkan surah ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan bahawa surah ini, iaitulah suratu Al-Bayyinah ini, diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum peperangan Bani Nadir. Bani Nadir ini satu puak Yahudi yang ada dekat Madinah pada masa dahulu. Jadi surah ini turun sebelum peperangan Bani Nadir, ya. Peperangan Bani Nadir itu berlaku pada tahun yang keempat hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, ya. Peperangan Bani Nadir itu berlaku pada tahun 4 hijrah pada bulan Rabiul Awal, ya. Maka surah ini, iaitu suratu Al-Bayyinah ini, turun sebelum itu. Artinya kalau sebelum peperangan Bani Nadir yang berlaku pada tahun yang keempat hijrah, so itu artinya bahawa surah ini diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam akhir tahun yang ketiga hijrah dan awal tahun yang keempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya surah ini seperti mana kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ia mempunyai sebanyak 8 ayat. Kemudian kalimah-kalimahnya pula ada sebanyak 74 kalimah. Apabila kita menghitung daripada 8 ayat ni, maka ada sebanyak 74 kalimah. Wa hurufuha, manakala huruf-hurufnya pula ada sebanyak 399. Ada sebanyak 399 huruf, sebagaimana disebutkan para ulama kita. Seperti biasa, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahawa setiap satu huruf daripada Al-Quranul Karim yang dibaca akan mendatangkan 10 pahala, maka orang yang membaca suratu Al-Bayyinah, ia telah mendapatkan lebih kurang 3,990 pahala. Itu kalau kita hitung secara matematiknya. Namun hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya. Baik. Surah ini, penurunan surah ini ada satu kisah yang amat menarik, ya. Satu kisah yang amat menarik berkenaan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang dipuji baginda alaihi salatu wasallam tentang bacaan Al-Qurannya. Sehingga kan dalam suatu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qari terbaik, pembaca Al-Quran terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab. Diriwayatkan daripada Ahmad ibn Hanbal, ya. Qala, beliau mengatakan,
lamma nazalat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, ketika mana turun ayat ataupun surah lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, qala Jibril, Jibril yang datang membawa surah ini kepada Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Jibril, inna allaha ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk membacakan surah ini kepada Ubay ibn Ka'ab, kata malaikat Jibril. Masya Allah. Biasanya apabila turun satu-satu surah ataupun ayat kepada Nabi, hanya disampaikan Jibril begitu sahaja, kemudian Nabi akan sampaikan kepada semua. Tetapi ini ada satu pesanan spesial. Ya, ada satu pesanan spesial daripada Allah Ta'ala kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah bahawa apabila surah ini telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kena bacakan secara khas kepada Ubay ibn Ka'ab. Ya. Kemudian apabila Nabi SAW telah mendapatkan surah ini, maka Nabi pun panggillah Ubay ibn Ka'ab. Nabi panggil datang, maka Ubay ibn Ka'ab pun datang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, inna Allah amarani an aqra'aka alaik, wahai Ubay ibn Ka'ab, sesungguhnya Allah perintahkan aku, kata Nabi SAW, untuk membacakan surah ini kepada engkau. InsyaAllah. Ya. Ketika mana Ubay ibn Ka'ab mendengar ucapan Nabi SAW itu, Ubay bertanya kepada Rasulullah, wasammani lak, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sebut nama aku? Allah Ta'ala sebut nama aku? Qala na'am. Rasulullah jawab, ya, Allah Ta'ala sebutkan namamu. Fabaka, maka Ubay ibn Ka'ab pun menangis pada ketika itu. Bagaimana tak menangis? Siapa yang tidak bangga Allahu Rabbul Alamin menyebut nama dia? Siapa yang tak bangga? Siapa yang tak bahagia ketika mana Allah Rabbul Alamin sebut nama dia? Sebagai satu contoh analogi, kalau nama kita disebut seorang raja, seorang pemimpin, seorang penguasa, saya ingat kita bangga. Padahal pemimpin, raja, penguasa itu masih sama-sama makhluk Allah dengan kita. Lalu bagaimana agaknya mulianya seseorang yang telah disebutkan Allah Ta'ala namanya kerana kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ini memberi satu pengajaran kepada kita bahawa orang-orang yang mendekatkan diri mereka dengan Al-Quranul Karim, orang-orang yang menyebutkan diri mereka dengan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala akan sebut nama mereka dalam kalangan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW juga mengatakan bahawa Ahlul Quran hum Ahlullah. Ahlul Quran itu adalah ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang rapat dengan, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bacakan dulu surah Al-Bayyinah ini, ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Bayyinah ini, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, yang berarti orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Ya, baik. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya? Allah Ta'ala mengatakan dekat sini bahawa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Itu yang pertama dulu. So ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita bahawa kafir itu terdiri daripada dua golongan. Golongan yang pertama iaitulah golongan ahlul kitab. Siapakah mereka ahlul kitab ini? Ahlul kitab ini adalah daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka dikatakan sebagai ahlul kitab? Kerana memang mereka memiliki kitab. Pada asalnya kitab yang ada pada mereka itu, kitab yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka itu adalah kitab yang hak. Namun kemudian mereka mengubah kandungannya, yang menukar-nukar kandungannya, sehinggakan kitab mereka itu bukan lagi kitab yang sahih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So daripada golongan ahlul kitab itu ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kufur itu terdiri daripada kalangan orang-orang musyrik, ya. Terdiri daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang menyembah berhala, ya, yang mana mereka tidak mempunyai kitab panduan yang diturunkan Allah Ta'ala daripada langit, seperti para penyembah berhala dekat Makkah dahulu. Bahkan penyembah-penyembah berhala selain daripada mereka itu semua masuk dalam kategori musyrik. Jadi kafir itu terdiri daripada dua tadi, ada daripada golongan ahlul kitab dan ada daripada golongan orang-orang musyrik, iaitulah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan perkataan ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya.
Allah Ta'ala mendahulukan perkataan ahlul kitab dekat sini. Orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, Allah Ta'ala mendahulukan kafir itu daripada ahlul kitab daripada orang-orang musyrik. Mengapa begitu? Al-Biqai mengatakan kerana orang-orang ahlul kitab ini mereka ada ilmu. Mereka ada ilmu kerana mereka ada kitab. Ya. So sehinggakan boleh dikatakan mereka lebih kufur berbanding orang yang tidak ada kitab. So itu sebabnya pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan ahlul kitab, menyebutkan ahlul kitab selepas Allah Ta'ala menyebutkan tentang kafir. Lam yakunil ladhina kafaru, Allah langsung mengatakan min ahlil kitab. Min ahlil kitab, daripada golongan ahlul kitab. Kerana mengapa mereka didahulukan? Kerana mereka mempunyai kitab yang sepatutnya itu membuat mereka tidak kufur lagi, tetapi ternyata mereka kufur. Selepas itu baru Allah Ta'ala mengatakan tentang al-musyrikin, iaitulah orang-orang musyrik. Baik, so Allah Ta'ala mengatakan lam yakun ahlul kuffar, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, ya, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggakanlah datang kepada mereka al-hujjatul wadihah, hujjah yang jelas, bukti-bukti yang nyata, ya. Jadi mereka akan tetap berada dalam kekufuran mereka, berada dalam keyakinan mereka, sehinggalah datang kepada mereka bukti-bukti, penjelasan-penjelasan yang nyata. Perkataan munfakina ini sebenarnya ada tafsiran yang lain disebut para ulama. Antara tafsiran yang lain adalah halikin, iaitu binasa. Kalau kita tafsirkan dengan itu, maka makna ayat ini, orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan dibinasakan sehingga akan datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas, nyata. So kedua-dua pentafsiran ini sebenarnya sama-sama boleh diterima, ya. Jadi berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ni, mereka akan tetap berada dalam agama mereka, keyakinan mereka, kekufuran mereka, sehinggalah datang al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Dijelaskan pada ayat yang kedua, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, iaitulah seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Jadi orang-orang kafir tidak akan meninggalkan keyakinan mereka. Orang-orang kafir daripada golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, agama mereka, kekufuran mereka itu, sehingga akanlah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas nyata. Maksudnya adalah Rasulun minallah, Rasul daripada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu orang-orang ahlul kitab itu daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya mengimani akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut satu pendapat, mengapa dahulu orang-orang Yahudi berada dekat Madinah? Mengapa mereka ramai dekat Madinah? Dahulu ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Bani Quraidah. Ramai dekat Madinah dahulu. Bahkan boleh dikatakan mereka
lebih dominan berbanding orang Arab pada ketika itu. Sebab orang Arab dahulu hanya 2 puak yang terkenal, iaitu suku Aus dan Khazraj. Manakala orang Yahudi ada 3 puak, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ada 3. Mengapa mereka begitu ramai berada dekat sana, golongan Ahlul Kitab? Menurut satu pendapat mengatakan kerana mereka sebenarnya datang ke sana kerana meyakini bahawa Nabi yang akan datang itu akan keluar daripada sana, akan berada di Madinah. So, oleh kerana itu mereka pergi ke sana. Mereka pergi ke sana untuk menunggu kedatangan Nabi yang akan diutus itu. Begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka telah meyakini akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ta'rifuna abna'ahum. Mereka itu telah pun mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka telah mengenali anak-anak mereka sendiri, ya. Mereka telah tahu. So, oleh kerana itu mereka betul-betul menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kita membaca riwayat dulu sebelum Nabi kita alaihi salatu wasallam diutus Allah Ta'ala dan sebelum datang ke Madinah, dulu suku Aus dan Khazraj ini yang kemudian mereka menjadi kaum Ansar, ya. Dahulu sebelum Islam, mereka ini sentiasa berperang. Dan kadang-kadang mereka berperang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini dahulu itu sering mengancam orang-orang Arab daripada suku Aus dan Khazraj ini bahawa mereka nanti akan kedatangan seorang Nabi, dan apabila seorang Nabi itu datang maka mereka akan berkuasa, akan mengalahkan, bahkan akan memerangi suku Aus dan Khazraj. Bahkan mereka ketika hendak berperang dahulu, orang-orang Yahudi itu ketika hendak berperang dahulu, mereka sering berdoa dengan bertawassul kepada Nabi yang akan diutus Allah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kami kemenangan dengan perantaraan Nabi yang akan engkau utus. Jadi mereka beriman. Mereka beriman. Cuma malangnya ketika mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datang kepada mereka membawa risalah, mereka tidak mahu beriman. Padahal sepatutnya mereka itu beriman, kerana itulah Nabi yang mereka tunggu, ya. Kerana itulah Nabi yang mereka tunggu. Mereka memilih untuk tidak beriman. Mengapa? Kerana kedengkian mereka. Kerana mereka berharap Nabi yang terakhir itu bukan daripada bangsa Arab tetapi daripada bangsa mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih daripada bangsa yang lain, iaitulah bangsa Arab, bukan daripada kalangan bangsa orang-orang Yahudi, ya. Baik. Jadi al-bayyinah itu adalah Rasul. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah satu bukti yang nyata, hujjah yang sangat kuat membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatslu suhufan mutahharah. Rasul ini diantar Allah Ta'ala, diutus Allah Ta'ala, iaitu Rasulullah SAW, membacakan suhufan mutahharah. Suhufan itu jamak daripada sahifah, lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Ta'ala untuk menyampaikan, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci kepada mereka. Mengapa dikatakan dekat sini mutahharah? Al-Quran itu kitab yang suci. Maksudnya Al-Quran itu kitab yang suci daripada az-zur, berita bohong, kata-kata yang bohong. Al-Quran itu suci daripada asyak, keraguan-raguan. Al-Quran itu suci daripada an-nifaq, kemunafikan. Al-Quran itu suci daripada ad-dalalah, kesesatan. Al-Quran itu suci daripada al-batil, kebatilan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah yang diutus Allah Ta'ala ni, itu yatslu suhufan mutahharah, membacakan
lembaran-lembaran suci itu kepada manusia, ya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan fiha kutubun qayyimah, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Maksudnya fiha, dalam kitab itu maksudnya dalam Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kutubun qayyimah. Kutubun dekat situ maksudnya ahkamun qayyimah la iwaj fi, mengandungi hukum hakam yang lurus, yang tidak ada sesuatu yang bengkok padanya, tidak ada sesuatu yang terpesong daripadanya, ya. Mengandungi penjelasan-penjelasan yang hak daripada yang batil. Di dalamnya terdapat khabar-khabar yang betul, yang tidak ada dusta padanya. Itulah Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita teruskan. Okey, sikit. Dekat sini Allah Ta'ala mengatakan fiha kutubun qayyimah. Padanya maksudnya dalam suhufan mutahharah tadi itu fiha kutubun qayyimah, terdapat pelajaran-pelajaran hukum-hukum yang benar. Dekat sini Allah Ta'ala menggunakan perkataan kutubun. Kutubun itu asal maknanya adalah kitab-kitab, ya, bentuk jamak daripada kitab. Mengapa dikatakan ia sebagai kutub, dibuat dalam bentuk jamak? Para ulama mengatakan kerana Al-Quranul Karim itu, ya, kerana Al-Quranul Karim itu dia adalah buah daripada himpunan kitab-kitab terdahulu. Jadi apa yang ada dalam Zabur ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Taurat ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Injil ada dalam Al-Quranul Karim, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, ya. Baik, dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahawa golongan ahlul kitab, ya, golongan ahlul kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, wa ma tafarraqal ladina, mereka tidaklah berpecah belah, maksudnya jadi berbeza, ya, melainkan setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas nyata itu. Maksudnya muncul perpecahan dalam kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka ini sebagai golongan ahlul kitab itu setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata tadi, iaitulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi sebelumnya mereka semua itu menunggu akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, ya, mereka berpecah, mereka tidak sama. Baik, sebelum kita bahaskan itu lebih dalam, patut kita perhatikan sikit ayat ini, ayat yang keempat ni. Allah Ta'ala hanya mengatakan ahlul kitab dekat sini. Sedangkan kalau kita lihat pada ayat pertama tadi, Allah mengatakan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada ahlul kitab dan ada orang musyrik. Pada ayat 4 ni Allah Ta'ala hanya mengatakan wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para ulama mengatakan Allah Ta'ala hanya sebutkan dekat sini ahlul kitab kerana merekalah yang paling tahu akan kesahihan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada kitab dalam mereka. Dalam kitab mereka tertulis tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Manakala orang-orang musyrik mereka tidak ada kitab. Cuma mereka telah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil lagi. Ya.
Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan orang-orang ahlul kitab daripada Yahudi dan Nasrani tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, iaitulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Rasulullah SAW datang, minhum man amana wa minhum man kafar. Ada daripada golongan ahlul kitab yang beriman dan ada daripada mereka yang kufur. Bahkan kebanyakannya kufur. Ya. Mereka yang berpegang teguh dengan ajaran agama mereka, ketika mana Rasulullah datang, mereka beriman. Mengapa? Kerana mereka telah mengenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan mereka mengakuinya secara jujur sehingga akan mereka beriman. Namun mereka yang kufur, mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bukan daripada bangsa mereka, maka mereka memilih untuk tidak beriman. Maka apabila kita membaca sejarah misalnya daripada golongan Nasrani, ada yang beriman dahulu, misalnya Raja An-Najashi, salah seorang penguasa di belahan Afrika, ya, sekarang ni negara Ethiopia. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Daripada kalangan orang Yahudi ada namanya Abdullah bin Salam. Ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur, ya. Jadi kekufuran mereka ini amat sangat berat. Mengapa? Kerana sepatutnya mereka itu beriman. Kerana sepatutnya mereka itu beriman. Kerana mereka telah pun mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang telah Allah Taala turunkan kepada mereka. Tetapi ketika mana datang Rasul ini kepada mereka, maksudnya datang diutus Allah Ta'ala Rasulullah SAW pada mereka, hanya sebahagian saja yang beriman, sebahagian besar yang lain mereka tetap memilih untuk tidak beriman atau kufur kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan mulai daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang keempat ni, pada ayat yang pertama Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang-orang kafir daripada golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sehingga akan datang kepada mereka al-bayyinah, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan Allah Ta'ala akan kedatangannya. Mereka dah menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi ini, yang mana Nabi ini yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, yang mana Rasul ini, yaitu Rasulullah SAW, membacakan lembaran-lembaran yang suci yang mengandungi hukum hakam yang lurus di dalamnya, iaitulah agama Islam. Namun wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah terpecah belah golongan ahlul kitab ni sehingga akan ada di antara mereka yang iman dan ada di antara mereka yang kufur, kecuali selepas datang kepada mereka Rasul itu, al-bayyinah itu. Ketika mana Rasul itu dah datang kepada mereka, maka mereka pun terpecah belah. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Padahal sepatutnya, ya, sepatutnya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka telah pun mengenalinya sebagaimana mereka temukan dalam kitab-kitab mereka. Tetapi oleh kerana kedengkian mereka, ya, sifat ta'assub mereka terhadap bangsa mereka sendiri, membuat mereka menolak kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah taala kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ayat 5 sehinggalah nanti ayat yang terakhir insya-Allah taala, ya. Daripada kuliah kita ni mungkin ada sikit satu pengajaran penting yang patut kita renungkan, khususnya berkenaan tentang kisah Ubay ibn Ka'ab
yang saya sebutkan tadi, sepatutnya kita terus meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kedekatan kita kepada Al-Quran sama ada dengan membaca, mengkajinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga kan Allah Ta'ala semakin cinta dengan kita. Ketika mana Allah Ta'ala cinta kepada kita kerana kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Allah Ta'ala akan sebut nama kita dalam kalangan hamba-hamba yang dicintai Allah Ta'ala, seperti mana Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga kuliah ni bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.